Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Alisa binti Azmi, bernombor matrik 063763. Hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang seorang tokoh yang cukup terkenal, iaitu Al-Mustaqfi II. Seterusnya saya akan membentangkan tentang biodata beliau, iaitu nama penuh beliau ialah Abu Arabi Sulaiman Al-Mustaqfi Billah bin Al-Hakim bin Amrillah, atau lebih dikenali sebagai Al-Mustaqfi II. Beliau lahir pada bulan Muharram 684 Hijrah. Telah menjadi Khalifah Abbasiyah di Kairo, Mesir pada tahun 1302 sehingga 1340 Hijrah. Beliau wafat pada bulan Syakban 740 Hijrah atau bersamaan 1340 di Kush. Pelantikan menjadi khalifah. Al-Mustaqfi juga merupakan khalifah yang telah mempelajari banyak ilmu dan telah dilantik menjadi khalifah pada bulan Jamadil Awal, iaitu bersamaan 701 Hijrah, mengikut wasiat yang ditinggalkan oleh ayahandanya. Namanya juga sering disebut-sebut dalam khutbah Mesir dan juga di Syam. Berita tentang kenaikannya telah tersebar ke pelosok wilayah kekuasaan. Setiap khalifah mestilah mempunyai peristiwa penting semasa pemerintahannya. Jadi mari saya menceritakan serba sedikit tentang peristiwa penting yang terjadi semasa zaman pemerintahannya. Pada tahun 702 Hijrah, pasukan bangsa Tatar telah menyerang Syam dan menyebabkan Sultan bersama Khalifah pada ketika itu menyongsong mereka. Lalu bermulalah perang dan pasukan Muslimin yang menang pada ketika itu. Pasukan Tatar pula kalah teruk dengan kematian banyak tentera dan ada juga yang melarikan diri daripada peperangan tersebut. Pada tahun itu juga telah berlaku gempa bumi di Mesir yang membunuh banyak orang kerana telah ditimpa runtuhan. Seterusnya, pada tahun 710 Hijrah, air sungai Nil melimpah sehinggakan banyak desa ditelenggami air dan ramai orang terkorban. Dikira sudah berakhir, namun pada 714 Hijrah, air sungai Nil sekali lagi melimpah dan lebih teruk lagi. Ianya berlaku selama 3,5 bulan sehingga banyak berlaku bencana yang sangat dahsyat. Akhir sekali, pada tahun 736 Hijrah, Khalifah ditangkap lalu dipenjarakan di sebuah benteng tanpa ada seorang pun yang menemuinya. Penangkapan terjadi setelah adanya perselisihan antara Khalifah dengan Sultan. Pada bulan Zulhijjah tahun berikutnya, Khalifah bersama keluarga dan anak-anaknya yang berjumlah sekitar 100 orang diasingkan ke kota Kush. Semua kebutuhannya disediakan oleh Sultan. Khalifah Al-Mustaqfi tetap berada di kota tersebut sebagai buangan sampai menemui ajalnya tahun 740 Hijrah. Dia dikuburkan di tempat tersebut. Saat meninggal, ia berumur 50 tahun lebih. Terdapat beberapa pandangan ulama terhadap Khalifah Al-Mustaqfi II. Yang pertama, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Ad-Durrar Al-Kaminah telah berkata, Al-Mustaqfi dikenali sebagai seorang yang memiliki perilaku yang baik dan juga berakhlak mulia, dermawan, indah penulisannya dan juga seorang yang berani. Selain dari memerintah, beliau juga pandai bermain bola dan memanah. Beliau juga mengisi waktu lapang dengan berkumpul bersama para ulama dan juga ahli ilmu dan sangat mengagumi mereka walaupun Al-Mustaqfi telah diasingkan. Namun begitu, para khatib tetap menyebut nama beliau dalam setiap khutbah-khutbahnya. Suatu ketika dahulu, semasa awal kekuasaannya, terjadi kasih berlebihan antara beliau dan Sultan. Mereka selalu bermain bola sehingga ramai yang menganggap mereka berdua adalah saudara. Antara penyebab perselisihan antara mereka ialah adanya satu surat panggilan berisi tulisan yang menyebutkan bahawa Khalifah meminta agar Sultan hadir ke majlis syariah, iaitu majlis pengadilan.
Khalifah menjadi marah kerana kejadian ini menyebabkan Sultan menangkap Khalifah dan mengasingkannya ke kota Kush. Namun, Sultan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada Khalifah, bahkan lebih baik saat Khalifah berada di Mesir. Selain itu, dalam penulisan Ibn Fadli juga memberikan pandangan bahawa Al-Mustaqfi mempunyai ucapan yang sangat indah serta beliau seorang yang sangat penyabar. Kesimpulannya, dapat kita lihat di sini bahawa Khalifah Al-Mustaqfi merupakan seorang pemimpin yang sangat hebat. Jadi, marilah kita bersama-sama terus mempelajari tentang beliau dan juga tokoh-tokoh hebat yang lain di dalam Abbasiyah. Banyak pengajaran yang kita dapat melalui setiap khalifah yang kita pelajari.